Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dalam kitabnya Syama'il, bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini melainkan dengan wajah yang tampan dan yang memiliki suara yang merdu. Daripada hadis ini kita dapat mempelajari beberapa perkara. Perkara yang pertama, kita dapat mengetahui bahawa setiap nabi dan jumlah seluruh nabi yang disebutkan oleh para ulama adalah berjumlah 124,000 nabi. Kita dapat mengetahui bahawa setiap seorang daripada mereka memiliki good looking, memiliki wajah yang tampan, wajah yang kacak, wajah yang menyejukkan mata yang memandang, meredupkan setiap mata yang melihat, wajah yang elok. Kemudian perkara yang kedua, daripada hadis ini Rasulullah khabarkan setiap daripada mereka mempunyai suara yang merdu. Mereka mempunyai keelokan suara, kelunakan suara mereka sangat elok, sangat baik. Dan kita juga perlu meyakini bahawa seluruh nabi mempunyai wajah yang tampan dan seluruh nabi mempunyai suara yang merdu. Dan masa yang sama kita perlu meyakini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling tampan sekali. Rasulullah adalah yang terkacak di antara mereka. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki suara yang paling merdu sekali. Tidak ada nabi yang lebih tampan berbanding Rasulullah, tidak ada rasul yang lebih sedap, yang lebih merdu suaranya berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah mengatasi segala-galanya. Walaupun kita sentiasa mendengar bahawa Nabi Yusuf alaihissalam berwajah tampan, sangat tampan. Nabi Daud alaihissalam memiliki suara yang sangat merdu. Ya, kita tidak menafikan, tetapi yang lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihissalam adalah Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih merdu daripada Nabi Daud alaihissalam adalah suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun daripada sisi yang lain yang kita dapat lihat dan kita dapat pelajari daripada hadis ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala menghantar tiap pendakwah, penyeru yang ingin menyeru kepada manusia yang merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala dengan suatu perkara yang boleh menarik jiwa mereka, yang boleh menawan hati mereka, sehingga tidak ada alasan yang tertinggal untuk mereka untuk tidak mengikuti seorang utusan Allah yang wajahnya sudah pun tampan, yang itu menjadi sarana, itu menjadi suatu perantaraan untuk manusia menerimanya, dan juga dengan suara yang sangat merdu yang boleh menjadi tarikan. Tapi dalam masa yang sama kamu tidak ingin menerima kebenaran yang dibawa oleh orang yang begitu tampan, orang yang begitu merdu suaranya, maka itu menjadi hujah ke atas manusia. Kerana Allah sudah pun memilih kalangan nabi-nabinya adalah daripada orang-orang yang sempurna, rupa paras dan juga keelokan suaranya. Di sini juga kita dapat mempelajari bahawa seorang yang Allah SWT berikan daripada kalangan manusia, kita semua, daripada kalangan umat Nabi SAW, apabila Allah SWT memberi kita keelokan wajah, ketampanan, kekacakan, maka gunakan keelokan itu untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana hadis yang saya sebutkan, Allah mengutus setiap nabi dengan wajah yang tampan sudah tentu dengan hikmah yang besar dan rahsia yang besar, kerana seruan dakwah itu. Maka apabila Allah SWT mengurniakan ketampanan, maka gunakan. Jangan seseorang hanya memikirkan bagaimana nak gunakan wajahnya, boleh jual wajahnya supaya mendapatkan wang, harta, kekayaan dunia semata-mata. Tapi suatu yang perkara yang kita junjung, kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, bagaimana gunakan untuk dakwah. Manakala suara yang merdu, jangan terlalu berfikir tentang bagaimana nak buat duit apabila ada suara yang merdu, tetapi bagaimana dengan suara yang merdu itu dapat mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya, tuan-tuan dan perempuan, semua kita adalah merupakan pendakwah. Kita semua adalah penyeru manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bagaimana seseorang yang tidak memiliki wajah yang tampan dan juga suara yang merdu? Maka ulama mengatakan, maka dia cantikkan cara persembahan dakwahnya. Boleh jadi dia tidak mempunyai wajah yang tampan, tetapi dia cantikkan background, dia cantikkan layout, dia cantikkan backdrop, dia cantikkan stage, cantikkan pentas, cantikkan cara presentation, dan itu semua adalah berkait dengan apa yang disebutkan dalam hadis dengan wajah yang tampan. Bermakna jika seseorang tidak memiliki wajah yang tampan, dia boleh cantikkan persembahan, boleh cantikkan background. Suara yang merdu boleh cantikkan muzik latar,
latar belakang daripada alunan muzik dan sebagainya, dan itu boleh digunakan sebagai sarana dakwah. Tujuan apa? Untuk tarik jiwa manusia. Kerana dengan alunan muzik, suara yang baik dan juga dengan keelokan ataupun desain yang baik dalam menyampaikan dakwah, grafik yang baik untuk sampaikan dakwah, ini semua ada skill dan juga kemahiran yang Allah SWT kurniakan, yang kita kena gunakan hal dan juga perkara tersebut untuk tinggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, insya-Allah. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.